Yumi boleh start eh? Okey, Assalamualaikum dan selamat petang untuk Dr. Zamri dan semua kawan-kawan. Okey, before that saya nak minta maaf, saya tak boleh nak on camera due to my internet connection. Okay, but I'm still do my presentation lah. Okay, I'm still doing my presentation lah for today. Okay, so this subject adalah pengenalan kajian tindakan or Introduction to Action Research. Okay, GGGW 8451. Okay, next. Oh, thank you for Fariza sebab tolong untuk sharekan PowerPoint. Okay, next slide. Okay, so tajuk tesis saya adalah beban tugas antara pensyarah lama dan pensyarah baru dalam memberi kesan kepada tahap kesihatan mental di Institut Pendidikan Guru. So that means saya punya tesis saya akan bincangkan tentang beban tugas dan tahap kesihatan mental para pensyarah. Okay, next. Okay, next slide. Berkaitan dengan latar belakang kajian dan sorotan literature. Okey, daripada pembacaan saya for the first research, menurut Oi Chiu Hong dan Azia dalam kajian yang ditulis semula oleh Abdul Said dan Nur Hayati pada tahun 2018, mereka mendapati tenaga pengajar dan pengurus pendidikan perlu peka tentang perkembangan semasa, tentang proses kepimpinan, pengurusan, pengelolaan sumber dan pencapaian matlamat pendidikan. Hal ini penting untuk kita mengatasi masalah kesihatan mental dalam kalangan pensyarah. Disebabkan reformasi dalam pendidikan telah mewujudkan peranan dan tanggungjawab yang agak mencabar, terutamanya kepada kerjaya pensyarah. Hal ini sekiranya kita biarkan berterusan terjadi di dalam institusi, ia akan memberi kesan kepada kesihatan mental dan psikologi para pensyarah. Okay, next. Okay, so slide ini akan membincangkan tentang refleksi amalan berdasarkan pengalaman lepas ataupun reflections based on past practices. Okay, untuk menjadi seorang pendidik yang berkesan, tidak kiralah sebagai seorang guru ke, pensyarah ke, okay, sumber yang paling sukar untuk kita urus adalah bila meningkatnya tanggungjawab dan tugas yang diberikan oleh leader kita. So hal ini telah menimbulkan masalah burnout ataupun tekanan kerja yang melampau. Okey, kebanyakan pendidik yang mengalami tahap tekanan kerja yang tinggi selalunya akan melibatkan pencapaian peribadi dan tekanan mereka. Pencapaian peribadi adalah melibatkan mungkin mereka akan mengalami masalah tidak bersemangat untuk datang bekerja, cepat stres,
Okay. Sorry untuk internet connection saya. Dia keep off dengan keep on. Saya pun tak tahu kenapa. Okay. So di dalam kajian lepas, kita boleh dalam kajian yang saya baca ni, okay, terutamanya dalam kajian yang dijalankan oleh Garcia Carmona pada tahun 2018, beliau mendapati penyelidik melihat sebanyak 28.1% menderita keletihan emosi yang teruk. Bermaksud di sini so and then sebanyak 37.9% mempunyai tahap tekanan yang tinggi dan 40.3% mempunyai tahap pencapaian peribadi yang rendah. Okey, pencapaian peribadi yang rendah ni melibatkan perasaan kita sebagai pendidik. Apabila kita mengalami tekanan yang melampau, kita tidak akan bersemangat untuk bekerja ataupun kita akan kehilangan motivasi untuk menjalankan kerja. Okay, so dari situlah saya berkeputusan untuk membuat kajian ini. Saya ingin melihat sejauh mana beban tugas yang para pensyarah alami mempengaruhi tahap kesihatan mental mereka. Okay, kajian yang kedua, menurut Sohana pada tahun 2019, tidak semua isu mental kita boleh samakan dengan istilah gila. Sebab tu kita perlu mengedukatekan ataupun bercerita kepada masyarakat melalui program-program agar mereka lebih peka dan faham tentang gejala mental. Okey, sebagai contoh, masalah kebimbangan melampau, anxiety, kemurungan, depression dan ketegangan jiwa ataupun stres bukanlah di bawah istilah gila. Okey. Hal ini hanyalah melibatkan masalah psikologi seseorang individu di mana mereka mengalami masalah kesihatan mental. Okey, kajian kesihatan mental pada tahun 2017 mendapati sekurangnya daripada 10 anak muda atau 10% daripada 5.5 juta belia di negara Malaysia mempunyai fikiran untuk membunuh diri. Okey, so hal ini kita perlu memberikan perhatian khusus dan menyeluruh bagi memastikan kejadian bunuh diri tidak kerap terjadi dalam negara kita, terutamanya melibatkan para pendidik iaitu para pensyarah. Okey, next slide. Okey, so next slide akan membincangkan tentang isu keprihatinan ataupun fokus kajian. Okey, issue of research. Okey, first, oleh kerana senarai tugas yang semakin banyak dan tinggi, hal ini menyebabkan penyelidik berpendapat kajian ini perlu dilakukan untuk membantu pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mengatasi sebaran masalah tekanan mental dalam diri pensyarah. Okey, yang kedua disebabkan kebanyakan orang dia macam confused. Adakah mental ni semuanya boleh disamakan dengan kurang siuman ataupun gila? Sebab itu kita memerlukan kajian ini untuk bagi memahamkan mereka tentang perbezaan istilah gila dan juga kesihatan mental. Okey. And then the last one, kenapa kajian ini dijalankan? Sebab pendidikan sekarang mengalami perubahan sejajar dengan arus permodenan yang berlaku. Bermaksud di sini, dunia pendidikan sangat mengalami perubahan secara drastik. Okey, sebagai contohnya dalam dunia pandemik ataupun sekarang kita dah melalui fasa endemik, kebanyakan pensyarah masih lagi mengajar secara online. So dari sini juga membolehkan mereka mengalami masalah tekanan perasaan dan juga mereka boleh mengalami masalah kesihatan mental, burnout ataupun tekanan kerja yang melampau. Sebabnya diorang memerlukan strategi yang tersendiri untuk menarik minat para pelajar belajar melalui online. Okey, hal ini membolehkan mereka merasakan, oh, boleh ke aku buat macam ni? Boleh ke? Okey, so dari sana penyelidik berpendapat kajian ini perlu dijalankan. Okey, next slide.
Okay, so next slide membincangkan tentang research objective. Objektif kajian mengikut 4 fasa Chemist and McTaggart. Okay, for the first one, objektif pertama adalah mengenal pasti tahap beban tugas antara pensyarah baharu dan juga pensyarah lama. Okay, yang kedua, mengenal pasti tahap kesihatan mental antara pensyarah baharu dan pensyarah lama. And then the last one, mengenal pasti hubungan antara beban tugas antara pensyarah baharu dan pensyarah lama dalam memberi kesan kepada tahap kesihatan mental. Okay, next slide. Okey, kumpulan sasaran yang dipilih oleh penyelidik adalah sebanyak 50 orang pensyarah di Institut Perguruan Kampus Sultan Mizan di mana IPG ini terletak di Besut, Terengganu. Penyelidik memilih kampus ini kerana penyelidik ingin meningkatkan lagi motivasi pensyarah di IPG Besut. Okay, next slide. Okay, Dr. Zamri, I'm so sorry about this slide. Actually, I'm not so sure. Saya tak berapa nak pasti how to do this part. Okay, so this part I nak macam saya nak upgradekan lagi by guidance daripada Dr. Zamri lah. So nanti saya akan tunggu komen daripada Dr. Zamri. Cuma ini saya masukkan macam ni sahaja. Okey, saya mengharapkan kajian yang dijalankan oleh penyelidik ini boleh membantu kita untuk mengatasi masalah mental yang terjadi dalam kalangan pensyarah ataupun dalam kalangan pendidik. Sebabnya tahap kesihatan mental seseorang terutama dalam kalangan pendidik sangat penting bagi memastikan pendidikan di Malaysia terjaga dan sentiasa mengalami perubahan yang sejajar dengan arus permodenan. Okey, hal ini diharapkan juga, kajian ini boleh membantu masyarakat terutamanya kalangan pensyarah dalam mengatasi masalah kesihatan mental dan mereka dapat memahami beban tugas mereka dengan baik, dapat mengimbangi beban tugas mereka. Okay, next. Okay, ini adalah gancat ataupun jadual pelaksanaan tesis yang dijalankan oleh penyelidik. Okay, ini mengikut bulan dan tahun. Tahun pertama kami dinasihatkan untuk mencari tajuk dan juga objektif yang bersesuaian dengan tajuk yang dipilih. Okey, pada tahun kedua kami akan dibimbing untuk membuat penulisan iaitu metodologi kajian. Okey, itu je lah. Okay, next slide. Okay, so the last slide adalah mengenai senarai rujukan. Di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 research. Okay. And then after this saya akan membuatkan lebih banyak pembacaan untuk meningkatkan lagi kajian saya ini. Okey, itu sahajalah untuk pembentangan petang ini. Terima kasih. Assalamualaikum semua.